Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guru-guru SK Payung Rumput. Hari ini saya, Cikgu Nina, akan ajar sedikit mengenai cara untuk memuat naik bahan pembelajaran di dalam Google Classroom bagi kelas-kelas yang saya telah create dan invite untuk cikgu ajar. Baik, kita mulakan. Okey, pertama sekali cikgu-cikgu kena pergi kepada Google account cikgu. Pastikan cikgu sign in dengan account ID MOE cikgu. Okey, lepas tu cikgu boleh pergi dekat email. Dekat email cikgu akan ada invitation daripada Sekolah Kebangsaan Payung Rumput ataupun invitation daripada guru-guru kelas supaya untuk masuk ke dalam kelas yang cikgu ajar. Invitation to co-teach. Cikgu boleh klik pada email tu dan cikgu boleh klik join, ataupun cikgu boleh straight away pergi dekat dot yang ada dekat atas ni dan cikgu boleh klik pada classroom. Bila cikgu dibawa masuk ke dalam classroom, Google Classroom cikgu, cikgu akan nampak senarai kelas-kelas yang cikgu dah di invite masuk. Contoh macam saya ajar kelas 6 di LP Krypton, 4 Alpha dan 5 di LP Krypton dan beberapa kelas lain yang belum di-invite lagi. Okey, jadi dia akan keluar macam ni. You are invited to teach this class. Jadi apa yang cikgu perlu buat ialah klik accept. Jadi bila cikgu klik accept, maksudnya cikgu dah masuk ke dalam classroom 5 di LP Krypton itu sebagai teacher. Okey, cikgu boleh tengok dekat people, nama cikgu ada berada dekat teachers. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi lihat macam mana cara untuk kita masukkan bahan pembelajaran. Okey, kalau cikgu ingat saya pernah bagi tahu sebelum ni untuk masukkan bahan pembelajaran cikgu mesti pergi dekat classwork. Jadi tahun ni cara dia berbeza sikit sebab saya buat satu kelas untuk semua subjek. Jadi dekat classwork ni cikgu akan nampak, murid tak nampak, hanya guru sahaja yang akan nampak senarai ni, senarai mata pelajaran BM, BI, Math, Science semua ni. Dan bila cikgu post ataupun assignment ataupun post material, baru murid akan nampak. Murid tak nampak semua ni, topik-topik ni semua tak nampak sebab belum ada. Students can only see topics with published post. Maksudnya selagi cikgu tak masukkan, selagi cikgu tak publish, topik subjek ni tak akan keluar dan latihan pun tak akan muncul. Sebab tu tadi ada beberapa murid, cikgu tak nampak apa-apa pun, kosong. Memang kosong sebab belum masuk apa-apa lagi. Okey, baik. Jadi kita nak buat supaya cikgu boleh masukkan bahan dan murid boleh rujuk. Okey, baik, kita pergi kepada saya bagi contoh ni macam yang saya buat untuk PDP hari ini. Saya gunakan material. Okey, cikgu boleh klik pada create. Ada perkataan create tambah dekat atas sekali ni. Cikgu kalau scroll bawah cikgu tak nampak dia. Jadi cikgu scroll atas, cikgu akan nampak dekat atas bahasa Melayu ni ada perkataan plus create. Okey, cikgu boleh bagi assignment, quiz assignment, question, material, reuse post. Topik tak boleh. Topik kita tak boleh tambah. Topik ni maksudnya senarai subjek. Okey, jadi contoh macam tadi saya guna material. Maksudnya saya klik pada create material. Saya klik pada create material. Dia akan keluar macam ni. Jadi cikgu terus je kat sebelah kanan ni cikgu nampak ada topik, no topik. Jadi cikgu mengajar subjek apa? Kalau cikgu mengajar subjek bahasa Arab, bahasa Inggeris, cikgu klik pada subjek cikgu. Macam saya ajar subjek sains, jadi saya klik pada sains. Jadi dia akan automatically masuk di bawah sains tu nanti. Okey, jadi apa material yang cikgu nak bagi? Macam saya tadi, kalau cikgu perasan, sebab saya nak senangkan murid. Okey, jadi saya gunakan saya gunakan perkataan week 1, minggu yang pertama. Jadi week 1 ni tadi adalah introduction sahaja. Okey, saya tak ada bagi kerja dan latihan tadi. Saya hanya buat video menerangkan topik-topik dan juga ada survey forms untuk murid isi. Okey, ikut pada cikgu.
Okay, kalau cikgu nak mulakan pembelajaran straight away pun tak ada masalah. Baik, ini cara menggunakan material. Okay, material adalah tempat di mana cikgu boleh share link, okay, external link daripada luar. Kalau macam ni, saya share AnyFlip, okay, buku teks tahun 6 secara AnyFlip. Jadi bila sebab sekarang ni murid tak ada buku teks, jadi saya terpaksa share yang ni supaya saya nak murid-murid tengok sendiri dia punya buku teks. Lepas tu saya buat explanation sikit menggunakan video. Okay, ikut up to you, cikgu boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu cikgu boleh masukkan juga external link lain seperti Google Forms, Google Sheets, Google Word, semua ada. Semua boleh masuk. Jadi macam mana kita nak buat tu? Okey, baik. Create material. Okey, cikgu buat title cikgu. Tak ada masalah. Title apa-apa pun tak kisah. Contohnya macam saya nak buat bahan pembelajaran untuk minggu hadapan. Week 2. Okey, saya dah set mind saya. Minggu depan is scientific skill. Okay, cikgu tulis kat situ. Lepas tu description tu cikgu buatlah salutasi. Cikgu beritahu Assalamualaikum, selamat sejahtera, apa benda semua. Sila sila ikuti pembelajaran ini. Okay, kita dah pernah buat dah benda ni. Jadi ini just macam simple je, sikit je. Okay, jadi cikgu tulis kat description tu. Dekat bawah ni, add ni, cikgu boleh ambil file daripada Google Drive. Contohnya kalau cikgu simpan bahan pembelajaran ataupun nota ataupun buku teks daripada mana-mana, cikgu simpan dalam Google Drive cikgu. Sebab Google Drive kita is very useful sebab sangat dia unlimited. Kalau Gmail kita ada limit 15 GB kan, 15 GB. Tapi sekarang ni ID MOE yang cikgu pakai sekarang ni dia tak ada limit. Jadi cikgu simpanlah banyak mana pun bahan dekat dalam Google Drive cikgu. Lepas tu cikgu boleh guna dalam Google Classroom ni. Okey, jadi itu untuk ambil bahan daripada Google Drive. Ataupun cikgu nak share link daripada luar. Contoh macam yang saya cakap tadi, share link buku teks ni. Jadi cikgu copy link daripada AnyFlip ni, cikgu masuk dekat kat sini, link ni, cikgu add link. Klik pada add link, dia akan keluar. Jadi satu tempat, satu material, cikgu boleh share macam-macam dan benda tu dia tak akan hilang, dia tak akan bergerak. Kalau WhatsApp tu, Telegram ke WhatsApp ke, you share link, cikgu share link, lepas tu bila murid atau parents komen apa benda semua, reply WhatsApp, all the link semua dah naik ke atas. So yang ni dia duduk dekat dalam ni je. Itu sebenarnya dia sebenarnya kelebihan lah, sebenarnya saya nak bagi tahu kelebihan menggunakan Google Classroom ni. Dia memang duduk kat situ je. Alright, baik. Lepas tu, selain daripada share link, cikgu boleh share file. File ni maksudnya cikgu ambil daripada, cikgu kena upload lah daripada komputer. Contohnya kalau cikgu ada lembaran kerja, cikgu ambil lembaran kerja cikgu, lepas tu cikgu masukkan dekat dalam Google Classroom. Kata cikgu ada lembaran kerja macam saya, contohnya macam ni, ada lembaran kerja macam ni, cikgu masukkan dekat dalam Google Classroom tu. Okay, baik. Seterusnya, cikgu boleh masukkan link daripada YouTube. Contohnya sekarang ni saya nak ajar scientific skills. Jadi saya pun cari scientific skills. Okay, scientific skill ataupun science process skill, science manipulative skill. Dia akan keluar kat situ. Okay, cikgu rasa cikgu nak pakai video ni. Okay, cikgu klik saja kat situ, cikgu add. Okay, kita tak boleh nak tengok kat sini, tak boleh nak tengok lagi adakah sesuai ke tak video ni. Jadi apa yang saya cadangkan, cikgu cari dulu dekat luar, cikgu buka YouTube, lepas tu cikgu search video yang cikgu nak. Okay, lepas tu cikgu just add link je. Okay, cikgu copy link daripada YouTube tu, cikgu add link masuk kat sini. Jadi dah ada dua bahan. Okay, satu bahan buku teks secara link. Lepas tu satu lagi bahan video untuk murid tonton. Kalau cikgu nak create video sendiri pun tak ada masalah. Cikgu boleh create video sendiri. Macam tadi saya create video untuk terangkan topik-topik sains tahun 6. Buat video sendiri. Lepas tu cikgu add saja, add file.
Sebab video tu dia dalam laptop. Cikgu add file, masukkan saja. Dia akan duduk dekat dalam ni. Dia tak akan hilang pun. Okey, dan dia tak akan makan space pun. Okey, sebab kita punya IDMOE macam saya cakap tadi, unlimited. Okey, baik. Tadi cikgu dah masukkan link, cikgu dah share link. Okey, jadi bila katalah cikgu dah selesai untuk material yang ni, cikgu tengok dekat topik sebelah kanan ni. Okey, jadi cikgu pilih subjek cikgu, macam subjek saya sains. Lepas tu straight away cikgu boleh tekan post. Okey, jadi bila cikgu klik post, dia akan automatically keluar dekat depan, dekat kelas work tadi. Students will see the material in their streams immediately. Kata kalau cikgu tak nak post lagi, cikgu boleh pergi dekat drop down ni, cikgu boleh tekan save draft dulu. Okay, ataupun macam cikgu buat malam tapi cikgu nak material tu keluar esok supaya murid ni tak ada eager sangat malam karang cikgu post atau malam karang pun dia nak buat. Cikgu boleh buat schedule draft. Okay, schedule draft tu cikgu boleh assign pukul berapa benda tu nak keluar. Okay, seterusnya kita nak tengok macam mana kalau cikgu nak bagi assignment. Kalau sebelum ni saya pernah cerita pasal cara untuk kita buat assignment supaya murid boleh jawab Google Form ataupun Google Sheet ataupun Google Slide. Murid jawab dekat online, lepas tu disubmit dekat kita supaya kita boleh bagi markah, supaya kita boleh tanda. Jadi kita gunakan, pergi dekat atas tadi, pergi dekat create assignment ataupun quiz assignment, mana-mana pun boleh. Dia tak ada masalah pun. Kalau you klik quiz assignment, kalau cikgu klik quiz assignment, dia automatic dah ada Google Form kat dalam tu. Tapi kalau cikgu klik assignment, dia tak ada, dia kosong. Cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak gunakan Google Docs, slide, sheets, drawings ataupun forms. Okay, tak ada masalah. Okay, baik. Dekat title ni macam tadi juga, contohnya week 2 tapi kali ni cikgu tulis assignments je. Kalau macam tadi material untuk scientific skills, tapi yang ni saya nak buat assignments untuk scientific skills tu untuk week yang kedua, minggu yang kedua. Jadi add ni pun boleh. Kalau macam cikgu tak nak guna material tadi, cikgu nak straight away pakai assignments pun boleh. Okay, cikgu masukkan link buku teks, link YouTube. Okay, cikgu susun dulu. Okay, cikgu buat instruction. Follow my instruction. Ikuti langkah-langkah di bawah. Yang pertama, tonton video. Yang kedua, baca buku teks. Yang ketiga, baca nota. Yang keempat, klik pada assignment ataupun klik pada Google Form, klik pada Google Docs. Okay, dekat sini ada Create Docs. Kalau cikgu klik pada Create Docs tu, dia akan keluar Creating Google Docs, dia akan automatically keluar pada Untitled Document. Ini macam Word kita. Okay, macam Microsoft Word kita, tapi dia dalam online, dalam Google. Jadi Google ni dipanggil Google Docs, bukan Google macam saya cakap tadi, dia Google Docs. Jadi cikgu kata cikgu ada lembaran kerja. Cikgu ada lembaran kerja, cikgu ambil lembaran kerja cikgu tu, lepas tu cikgu paste dekat sini. Okay, cikgu buat ruang untuk supaya supaya murid boleh menjawab. Saya pun kurang pasti saya ada lembaran kerja ataupun tak, saya tengok dulu Okay, contoh. Okay, macam ni lembaran kerja. Okay, which of the following macam ni, cikgu boleh copy. Okay, which of the following is not a complex machine. Okay, cikgu copy, cikgu masukkan dekat dalam Google Docs ni. Okay, gambar tak keluar. Dia susah sikit sebab Google Docs ni kan gambar dia tak keluar. Okay, jadi banyak kerja lah. Okay, contohnya kalau ada gambar kat sini, lepas tu cikgu nak murid jawab. Jadi sama ada murid boleh print ni, benda ni murid boleh download, boleh print, lepas tu dia boleh hantar balik pada kita, dia snap je gambar, lepas tu dia submit dekat attachment, ataupun cikgu nak suruh dia tanda. Dia akan tanda lah, dia guna highlight ni ke, dia akan highlight lah jawapan dia. Okay, dia akan highlight jawapan dia. Dia ada cara dia lah. Jadi sebab saya kurang suka yang Google Docs ni, jadi saya tak galakkan lah. Saya lebih galakkan cikgu guna Google Forms ataupun Google Slide. Google Slide macam saya dah tunjukkan dulu. Jadi cikgu boleh tengok balik yang tutorial saya sebelum ni yang pasal Google Slides tu. Okay, nanti saya share lagi sekali. Okay, baik. Enough with Google Docs. Okay, katalah cikgu dah selesai. Yang ni kat sini cikgu dah selesai, dah bagi Google Docs tu tadi. Dekat sini ada pilihan
Students can view file ataupun students can edit file dengan make a copy for each student. Baik, untuk memudahkan cikgu dan untuk memudahkan semua murid, setiap kali cikgu bagi kerja assignment, docs, slides, Google Form, docs ataupun Google Slides, cikgu mesti tekan ni, make a copy for each student. Mesti, wajib. Mesti keluar perkataan make a copy for each students tu supaya setiap murid akan dapat satu salinan sendiri. Kalau cikgu tak tekan ni, dia hanya boleh view saja. Dia tak boleh ubah, dia tak boleh isi jawapan dekat dalam dokumen ataupun slides yang cikgu share tadi. Okey, baik. Ini berkenaan dengan untitled document, Google Docs. Okey, yang ni Google Slide. Google Slide ni kita pernah buat dah sebelum ni. Jadi saya nak cikgu refer balik. Saya akan share dekat description tu link untuk pergi balik dekat yang tutorial ICT kita yang tahun lepas. Cara untuk buat latihan dekat dalam Google Slides ni. Okey. Ataupun sama juga kalau cikgu buat Google Slides, cikgu mesti kena tekan make a copy for each student. Alright. Okey, ataupun cikgu nak buat Google Form. Cikgu nak create form. Okey, jadi cikgu boleh klik pada Google Form ni, dia akan create one Google Form untuk cikgu dan cikgu boleh tukar kat sini. Okey, saya rasa saya pun pernah bagi ladap mengenai cara untuk buat kuis menggunakan Google Form. Kalau tak ada, tanyalah lagi. Kalau nak tanya lagi, boleh tanya saya. Okey, kat sini cikgu boleh letak je kuis. Kuis apa tadi? Kuis sains satu contoh. Dah tadi dah DLP ni bahasa Melayu pula, tak kisahlah mana-mana. Okey, lepas tu buat question. Kalau cikgu nak jadikan ini kuis, cikgu mesti tukar setting. Sebab tu cikgu kata kalau assignment tadi, kuis assignment tadi, dia automatically setting dah. Okey, kalau yang ni, assignment ni, bila cikgu buka Google Form, cikgu mesti buka dekat quizzes ni, cikgu mesti klik make this a quiz. Bila cikgu klik make this a quiz, meaning that murid akan dapat markah. Okey, contoh cikgu bagi soalan. Is observing a science process skill. Contoh soalan saya. Okey, macam ni dia, true or false. Okey, jadi cikgu letak answer key cikgu. Okey, answer key cikgu, point cikgu berapa? 1. Okey, jadi is observing a science process skill, ya, jawapan dia true. Jadi cikgu klik done. Okey, setiap kali buat soalan mesti tekan button required ni. Okay, supaya murid jawab. Okay, kita tak nak murid tertinggal. Okay, lepas tu cikgu buat lagi few questions. Okay, cikgu akan nampak kat atas ni. Okay, kalau ada 10 soalan, dia akan jadi total points dia 10. Kalau 1, dia akan jadi total points dia 1 lah. Okay, kat responses ni ialah bila murid kita jawab soalan, kita akan nampak dekat responses ni. Okay, baik. Satu lagi perkara dekat settings ni, dia ada tulis kat sini restrict to users in Ministry of Education Malaysia and its trusted organisation. Meaning that form ni, walaupun cikgu send dekat luar, cikgu create link external link, cikgu share dekat WhatsApp form ni, tapi dia restricted to MOE users only. Maksudnya murid kena login dengan ID MOE dia, baru dia boleh jawab. Jadi senang cerita, login je Google Classroom. Okay, login je Google Classroom, klik je dekat forms ni, lepas tu boleh terus jawab soalan tu dekat Google Forms. Okay, lepas tu bila murid jawab, markah dia akan automatically masuk. Okay, cikgu boleh import markah dia. Kalau cikgu tak nak import markah dia pun tak ada masalah, sebab cikgu boleh tengok dekat responses ni. Cikgu boleh accept response ataupun dia akan keluar kat bawah ni. Dia akan keluar nama, dia akan terus keluar dia punya ID. Lepas tu nama penuh dia. Jadi kat form ni kalau tak tulis nama pun tak ada masalah. Tapi kalau cikgu nak tulis nama, bolehlah suruh budak tulis nama. Suruh murid tulis nama kat sini. Okey, baik. Itu mengenai Google Form. Tak perlu pun tekan send ni. Tak perlu. Send ni sebenarnya kalau kita nak create link dia. Ni link dia.
Cikgu boleh copy, lepas tu cikgu boleh share kat dalam WhatsApp. Tapi sebenarnya form ni berada di dalam Google Classroom. Jadi nak tak nak murid still kena login dengan ID MOE dia. Okay, kata contoh cikgu tak nak menyusahkan dia, nak kena login dengan ID MOE dia, cikgu antiklah benda ni. Jadi bila cikgu antik benda ni, dia open form tu, form tu dia boleh access, tak kisah kalau tak ada ID MOE pun still boleh access Google Form ni. Kalau macam saya lebih selesa dia access dengan ID MOE supaya soalan tu dia boleh jawab sekali je. Soalan tu dia boleh jawab sekali je dan saya tahu dia pakai ID mana dan dia tersusun lah, senang. Lepas tu nama penuh dia dah siap. Baik. Itu mengenai Google Form. Jadi kat sini tak perlu make a copy. Sebab dia dah keluar dekat form ni, dia tak ada. Dia bukan macam Google Slides, dia bukan macam Google Docs. Okey, baik. Jadi selepas cikgu ni boleh cancel saja. Selepas cikgu dah bagi cikgu punya assignment, cikgu tengok kat tepi ni, points dia berapa. Kalau tadi cikgu buat 10 soalan, cikgu kata points dia 10. Ataupun kalau cikgu tak nak grade kan pun tak apa, cikgu ungraded je kat situ. Due date terpulang pada cikgu nak letak ataupun tidak. Okey, topik macam tadi cikgu pilih subjek cikgu sains. Okey, rubrik ni tak perlu. Okey, jadi kalau once cikgu klik assign, dia akan terus keluar dekat classwork tadi. Okey, kalau cikgu tak nak klik assign, cikgu boleh schedule ataupun shift draft. Schedule tu maksudnya cikgu nak bagi assignment ni bila. Kalau macam saya, minggu depan assignmentnya 28. Okey, assignmentnya minggu depan. Tapi kalau macam cikgu punya assignmentnya esok, tulislah tu January 22nd. Okey, kalau tak nak, cikgu just save sebagai draft saja. Kalau cikgu kata cikgu rasa nak masukkan bahan lagi, cikgu save as draft. Okey, tapi yang penting bila kelas bermula, cikgu terus klik assign. Okey, itu saja. Jadi bila cikgu klik assign, bila cikgu klik post, dia akan keluar. Macam ni kan kelabu. Bila kelabu maksudnya dia masih draft. Tapi kalau dia keluar macam ni, dia dah keluar dan murid boleh nampak. Okey. Baik. Selain daripada itu, saya rasa tak ada apa-apa. Macam people ni ialah murid yang join. Okey, ni cikgu. Bahagian teachers. Okey, ini adalah bahagian students. Okey, jadi bila guru-guru access teachers, maksudnya cikgu boleh invite cikgu lain dan juga murid. Katalah ada murid tercicir, ada murid tertinggal, cikgu boleh invite. Cikgu boleh act as an admin sebab cikgu duduk kat teachers ni. Alright, lastly dekat screen ni macam ni saya buat pagi tadi saya bagilah ucapan sikit untuk murid-murid yang naik ke sekolah hari ni. Okay, cikgu boleh tulis kat situ, announce something to your class and then post. Okay, kalau ada murid komen ke apa ke tu, reply lah. Okay, komen kat situ macam ni, murid-murid komen, saya reply. Okay, sebab dia akan keluar notification dekat dalam Gmail. Jadi cikgu boleh reply. Okay, saya rasa itu sahaja untuk classroom ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh contact saya, boleh hubungi saya. Kalau rasa nak tutorial lain ke apa, bagi tahu. Okay, saya sedia membantu. Diharap dapat membantu rakan-rakan guru menggunakan Google Classroom ni dengan lebih meluas, dengan lebih baik lagi tahun ni. Okay, insya-Allah. Saya doakan semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.